بسم الله الرحمن الرحيم. باب تحريم سماع الغيبة وأمر من سمع غيبة محرمة بردها والإنكار على قائلها، فإن عجز أو لم يقبل منه فارق ذلك المجلس إن أمكنه. Bab pada menyatakan haram mendengar mengumpat dan menyuruh sesiapa yang mendengar umpatan yang diharamkan dengan menolaknya dan mengingkar terhadap orang yang berkata dengannya. Maka sekiranya dia lemah ataupun dia tidak menerimanya, maka pisahkan diri daripada majlis itu sekiranya mampu. Hadis ini menyatakan bukan saja mengupak itu haram, dengar pun haram juga. Kalau tak dengar, dia tak mengupak lah. Macam kasut sepasang. Bukan kaki kanan saja, kiri pun ada juga. Bukan bercakap saja, ada yang mendengar. Maka yang mendengar pun ada bahagian juga. Bukan saja yang mengumpat, termasuklah yang mendengar umpatan. Haram mendengar umpatan. Dan perintah kalau dengar umpatan yang diharamkan hendaklah menolong. Di sini menunjukkan ada umpat yang haram, ada umpat yang halal. Ada umpat yang wajib. Wajib kena mengumpat. Dia akan terang, akan datang. Bukan semua mengumpat itu haram lah ke? Ada yang dihalalkan, yang diharuskan, yang disunahkan, yang diwajibkan pun ada. Kalau kita tak mengumpat, dosa kita. Dia akan terang. Bukan semua mengumpat itu berdosa belaka. Setengah orang tu dia tak faham. Pakai berdosa belaka itu tak boleh. Tengok orang buat zalim, orang kelahi di rumah. Kita jarang dia. Tak boleh kabur dari rakyat kat orang mengumpat. Itu bodoh. Agama tak suruh begitu. Itu orang bodoh. Menyalahgunakan agama. Tak erti nak faham agama. Oleh kerana itulah berlaku hari ini. Kezaliman tepi rumah pun lok. Kejahatan dekat rumah pun lok. Pasal apa? Tak boleh cara orang. Jaga berdosa. Berdosa akan terima padah sama. Di sana wajib mengumpat. Kena lapor ke polis. Lapor pada hak yang berkenaan. Kalau adanya benda yang tak molek dekat rumah kita. Kalau tidak, berdosa kita. Berdosa tak boleh. Kita tengok orang duk aku dadah tepi rumah kita. Tak ada report lah mengumpat. Itu tak betul, salah. Berdosa. Keropok duduk kat rumah kita. Tahu keropok duduk sewa rumah sebelah. Jangan cara hal orang. Ini bukan orang yang beriman yang sebenar. Itu orang beriman yang bodoh. Yang tak tahu kala, tak faham dalam masalah agama. Ini akan diterangkan, akan datang. Qala Allah Ta'ala, wa idza sami'u al-laghwa a'radu anhu. Suratul Qasas ayat 55. Maksudnya, dan apabila mereka mendengar al-laghwa, yakni cakap-cakap yang lara, yang berdosa, yang haram, yang tak betul, mereka berpaling daripadanya. Mereka tak dengar cakap itu. Ini umpat yang haram, ataupun benda yang haram, hiburan yang haram. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Dan orang-orang yang keadaan mereka itu berpaling daripada perkara yang melarakan. Perkara yang melarakan, yang haram, yang maksiat, dia tak dengar. Dia berpaling. Ini termasuk dalam qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya berbahagialah orang-orang yang beriman. Di antara orang-orang beriman yang berbahagia itu ialah orang yang beriman yang berpaling daripada perkara yang haram. Bila dengar orang cakap yang haram, maka dia lari, tak hadir. Tak pasal dia jamu, pasal jamu tak tahannya. Kerana jamu nak pergi makan ke darah. Walaupun orang bercakap benda yang haram. Ini satu hal pula. Makan pun haram, dengar pun haram juga. Dua. Jadi dua kena fikir pula. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika anhu mas'ula. Suratul Isra. Maksudnya, sesungguhnya pendengaran dan penglihatan
dan akal fikiran, semua itu akan ditanya berkenaan dengannya. Apa yang kita dengar, apa yang kita tengok, apa yang kita fikir dalam hati kita, kalau benda yang salah, yang tak betul, akan ditanya pada hari kiamat kelak. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghairih wa imma yunsiyannaka asy-syaitanu fala taq'ud ba'da adh-dhikra ma'al qaumil zalimin. Suratul An'am ayat 68. Maksudnya, dan apabila engkau melihat orang-orang yang mempermainkan ayat-ayat kami, maka berpalinglah daripadanya, sehingga mereka bercakap dalam percakapan yang lain. Dan jika sekiranya engkau dilalaikan oleh syaitan, maka jangan duduk lagi selepas teringat bersama dengan kaum yang zalim itu. Di sini menunjukkan bahawa ada kaum yang zalim mengadakan majlis. Quran tahu dah. Kaum yang zalim ni mengadakan majlis, mengadakan ceramah. Dia mengadakan majlis ceramah, majlis forum kaum yang zalim ni. Di mana ceramah dia, ucapan dia untuk memesongkan orang daripada agama. Mempermain-mainkan ayat Quran, panggil ustaz pula bercakap. Ustaz yang jadi makan upah ni bercakap pula. Wak jamuan makanan sedap pula. Tu tak tahannya. Pasal ada jamuan, bagi pitih pula. Bagi pitih, pergi. Bila mereka bercakap benda yang tak betul, berpaling daripadanya. Ataupun kita tahu dasar dia salah, perjuangan dia salah, tak ikut Quran, tak ikut hadis, lawan hukum Islam, kita tahu dah, pergi juga. Kecuali mereka yang ditugaskan untuk mengintip. Ada juga untuk mengintip. Itu tak apalah. Ni kita saja pergi sendiri. Pergi tupang semakuk. Orang kata tupang semakuk. Bolehlah semakuk. Boleh semakuk, tak apa takut 10 makuk. Boleh banyak lagi. Akhir kita pun diheret sama, sesak, menyeleweng. Molek juga hak dia kata ni. Mari begitu. Syaitan mau masuk dalam hati. Jaga. Maka Allah Ta'ala minta berpaling daripada majlis-majlis yang seperti ini. Kalau ada majlis yang menyeleweng daripada agama, berpaling. Adapun hadisnya, hadis yang mengatakan kalau ada percakapan yang mungkar, kita tegur. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man radda an 'irdi akhihi raddallahu an wajhihi an-nar yawm al-qiyamah. Rawahu at-Tirmidzi wa qala hadithun hasan. Dan daripada Abi Darda radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, sesiapa yang mempertahankan marwah saudaranya, nescaya Allah mempertahankan mukanya daripada api neraka pada hari kiamat. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan katanya hadis hasan. Bila orang kata uduh ke kawan dia, walaupun kawan dia tu uduh sungguh, kawan dia tetap betul sungguh, apalagi kalau yang dikata tu salah. Memang kawan dia tu salah, tapi orang kata buruk pada kawan dia dalam majlis, maka dia mempertahankan kawan dia. Dia bela kawan dia, maka Tuhan akan bela dia pada hari kiamat daripada api neraka. Ini sifat orang-orang yang beriman. Dia akan menyangka baik pada saudara dia. Orang dedah kawan dia dalam majlis. Ni dak bila orang cerita uduh kawan kita, kita telah tambah pada. Dia tambah sama, tindang lagi tambah. Jadi galik cakap, tambah. Padahal kawan kita. Ini tak boleh, tak betul. Hadis yang kedua, wa an Itban bin Malik radhiyallahu anhu في حديثه الطويل المشهور الذي تقدم في باب الرجاء قال قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقال أين مالك بن الدخشم
فقال رجل ذلك منافق لا يحب الله ولا رسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله وإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله متفق عليه. Dan Ibn Utban bin Malik radhiyallahu anhu dalam hadisnya yang panjang, yang masyhur, yang terdahulu dalam bab Rajab, dibaca dah dulu, katanya telah bangun oleh Nabi SAW untuk bersemayang, lalu bersabda, mana dia Malik bin Ad-Dukhshum? Berkata seorang yang hadir, dia seorang yang munafik, tidak mengasihi Allah dan Rasulnya. Maka sabda Nabi SAW, jangan engkau kata begitu. Adakah engkau tidak tahu dia telah berucap la ilaha illallah? Kerana Allah dengan ikhlas, dan sesungguhnya Allah telah mengharamkan dia daripada api neraka, telah mengharamkan sesiapa berkata la ilaha illallah kerana Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menceritakan peristiwa yang berlaku dalam satu majlis. Nabi SAW nak bersemayang. Nabi tengok di kalangan mereka yang hadir, tiba-tiba bertanya mana dia Malik bin Dukhshum di kalangan seorang sahabat. Tak ada. Lalu seorang yang hadir berkata, wahai Rasulullah, dia ni munafik barangkali. Dia tidak mengasihi Allah dan Rasulnya kerana dia dah datang. Kata Rasulullah, mu jangan cakap begitu. Kerana dia seorang yang berkata la ilaha illallah. Kerana Allah. Allah Ta'ala berjanji barang siapa yang mengucap la ilaha illallah kerana Allah, Allah Ta'ala bebaskan dia daripada api neraka. Jangan kata begitu. Hadis ini menunjukkan bagaimana Nabi SAW mempertahankan sangka buruk terhadap sahabatnya. Dalam hadis yang lain, seorang sahabat yang minum arak, dibawa dia di hadapan Nabi SAW, dan dia mengaku minum arak, lalu dihukumkan dengan hukuman sebat sebanyak 40 kali. Zaman Nabi 40 kali, Sayyidina Umar tambah 80 kali. Dengan persetujuan bersahabat dan cara Sayyidina Ali karramallahu wajhah, iaitulah dipukul dengan kain, dengan kasut, bukan dengan rotan. Di mana hukum hudud tidak ada siapa yang boleh memaafkan dia, raja ke siapa, dia tak boleh. Yang boleh maaf hukum qisas saja. Tapi zaman ni pakai maaf belaka, hukum hudud pun maaf juga. Itu tak betul, salah. Dari segi syarak salah. Atashfa' fi haddin min hududillah, adakah engkau memberi syafaat dalam hukum hudud yang ditetapkan oleh Allah? Itu ada hadis yang mengatakan demikian. Jadi sahabat ni disebat. Setelah habis sebat, seorang yang hadir maki dia. Dia kata, jangan engkau bantu syaitan untuk menjadikan dia jahat. Jangan maki saudaramu. Walaupun dia minum arak, dia sudah dihukum. Dia maki pula, jangan. Nabi kata jangan. Jangan engkau tolongkan syaitan untuk menjadikan dia lebih jahat. Nabi kata. Setelah dihukum kerana dia minum arak, dia maki pula. Jangan maki. Di sini menunjukkan bahawa nak maki orang ni bukan boleh mudah-mudah, kerana ada tempat dia. Hadis yang ketiga. Wa an Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu fi hadithihi at-tawil fi qissati taubatihi wa qad sabaqa fi bab at-taubah. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في القوم بتبوك ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفيه. فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه.
Maksudnya ada daripada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Dalam hadisnya yang panjang dalam kisah taubatnya yang telah terdahulu disebut dalam bab taubah. Kita baca lama dah. Katanya telah bersabda oleh Nabi SAW ketika dia duduk bersama orang ramai di Tabuk. Apa yang dibuat oleh Ka'ab bin Malik? Maka kata seorang daripada Bani Salamah, wahai Rasulullah, dia duduk dalam kain selimut dia dan dia duduk tilik tubuh dia. Kata Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, alangkah buruknya apa yang engkau cakap ini. Demi Allah, wahai Rasulullah, kami tidak tahu tentangnya malaikat baik. Maka Nabi Rasulullah SAW diam, tidak berkata apa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita baca kisah dia dalam bab taubat, iaitu Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu dan rakan-rakan dia yang menyebabkan Allah menurunkan beberapa ayat dalam surah At-Taubah kerana dia tak pergi perang Tabuk. Satu peperangan di antara Islam dengan Rom, kuasa besar dunia, yang berlaku di musim panas. Kebiasaannya Nabi SAW merahsiakan pergerakan tentera. Tetapi dalam perang Tabuk ni diisytiharkan nak pergi ke Tabuk. Perang Tabuk ni jauh, 1000 batu jauhnya daripada Madinah. Nak pergi ke Tabuk dekat dengan sempadan Jordan, 1000 batu jauh. Musim panas, musim buah sedang mekar, musim binatang nak beranak. Orang sibuk dengan urusan kebun masing-masing. Panah pula. Tiba-tiba dia ajak berperang. Orang munafik melarikan diri dengan berbagai-bagai helak. Tak boleh nak tinggal, uzur-tuzur ni. Di antara yang tak pergi ialah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Ka'ab ni seorang yang beriman. Tapi Allah Ta'ala takdirkan dia jadi malah nak pergi. Dengan 2 orang rakan dia. Rasulullah tengok-tengok dalam perjalanan Ka'ab bin Malik tak ada. Mana Ka'ab bin Malik? Tak ada ni. Lalu seorang sahabat dikenal dengan Bani Salamah. Bani Salamah nama kabilah. Rasulullah dia duduk dalam kain selimut dia. Duduk tilik ke tubuh dia, kagum dengan tubuh dia. Lalu Mu'ad bin Jabal, rakan dia membela Ka'ab bin Malik. Buruk, alangkah buruknya apa yang awak cakap ni. Jangan cakap begitu, kata Mu'ad bin Jabal. Walaupun Ka'ab bin Malik ni buat salah sungguh. Memang dia buat salah sungguh. Bila Nabi SAW balik dari perang Tabuk, dalam kisah yang terkenal, orang munafik mari beritahu minta maaf lah, Rasulullah, kami tak pergi dengan sebab ni. Masa ajak tu cakap dah. Lepas balik cakap pula. Ka'ab bin Malik ni dia datang dengan rakan-rakan dia mengaku terang-terang. Dia mengaku, Rasulullah, kami tak pergi bukan kerana apa, tak ada uzur, tak ada apa, tapi tak pergi. Tak pergi, memang tak pergi, silap. Lalu Nabi SAW memerintah supaya sahabat memula Ka'ab bin Malik dan rakan-rakannya dalam masa 2 bulan. 2 bulan masanya, 60 hari. Tak ditegur, tak ada orang nak bercakap. Sehingga mengaku rabu dinding. Tapi dia tak pergi ke masjid. Pergi ke masjid, duduk sah depan, nak tunggu Rasulullah tengok dia. Dia tengok Rasulullah paling kelain. Dia paling kelain, Rasulullah tengok dia. Dia paling cepat, paling kelain pula. Ini Ka'ab bin Malik dalam kisah yang terkenal dalam bab Taubah yang kita baca dulu, sehingga Allah Ta'ala menurunkan ayat-ayat dalam surah Taubah mengampunkan Ka'ab bin Malik dan rakan-rakannya dengan keampunan yang istimewa daripada Allah Ta'ala daripada kesalahan. Walaupun Ka'ab bin Malik melakukan kesalahan, tetapi Mu'ad bin Jabal mempertahankan Ka'ab bin Malik. Di sini menunjukkan bahawa kita mempertahankan sahabat kita, rakan kita, bila orang kata uduh berkenaan dengan dia. Wallahu a'lam.